Assalamualaikum. Okay, so dalam video kali ni saya akan tunjukkan tutorial cara macam mana kita nak submit new order yang kita dapat daripada website, kita nak submit ke kita punya account DHL. Okay, so ada dua perkara yang kita kena buka dahulu. Yang pertama adalah WordPress, iaitu contoh kita punya domain lunalairaofficial.com/wp-admin. Kita login sahaja dulu dekat WordPress. Dan yang kedua adalah kita kena login dekat DHL e-commerce. Jadi address dia adalah ecommerceportal.dhl.com/portal. You all dah dapat username dan password masing-masing, login sahaja. Okey. Jadi dekat sini, first bila kita dah masuk dekat kita punya WordPress, okay, kita pergi dekat e-commerce dan kita pergi dekat orders. Okey, so saya nak tunjukkan ada dua situasi, okey, dua keadaan customer yang order dengan kita. Sama ada dia akan order dengan kita yang mana dia membuat payment menggunakan online banking, dan situasi kedua adalah dia request untuk COD. Maksudnya dia dapat barang baru dia nak bayar. COD adalah cash on delivery. Okey, jadi saya dah buat dua dummy order dekat sini. Contoh yang Fakhruddin Nasir, saya buat order menggunakan COD, barang sampai baru bayar. Okey, dan order yang Sharina Rosli saya buat dummy order menggunakan online banking. Okey, jadi kedua-dua ni ada cara submit yang berbeza. Alright, kena alert supaya tidak berlaku kesilapan. Sebab kalau kita tersilap, mungkin yang COD ni tapi kita submit cara orang yang buat online banking, nanti bila postman hantar barang kepada kita punya customer, jadi customer dia tak collect payment. Jadi ibarat customer tu dapat barang free. So kena alert dekat sini lah. Right? Okay, so caranya adalah kita boleh download dahulu untuk order yang berstatus processing. Processing maksudnya kita belum proses lagi. Boleh tick dekat sini ataupun kita boleh pergi dekat bahagian processing ni. Nanti dia akan keluarkan list yang processing sahaja. Right? Okay, so kita tick dekat sini, kedua-dua ni kita tick dahulu, kita check dia dulu, and then dekat bahagian bar action kita tukar kepada export as XL SS. Maksudnya kita nak download sebagai Excel lah. Kemudian kita tekan apply. Okey, seterusnya dia akan download direct masuk dalam kita punya Excel. Kita buka show in new folder. Okey, so yang ni kita cut and then kita save dia dekat kita punya desktop lah supaya senang. Jadi kita boleh rename dia siap-siap. Kalau macam saya akan rename dia sebagai website dan tarikh hari ini 18 Mei 180520. Okey, saya akan save sebagai macam ni lah. Alright, supaya kita senang rujuk ikut kita punya ni. Okey, dan seterusnya adalah kita masuk semula dekat sini. Kita pergi dekat bahagian DHL. Okey, untuk pengetahuan, order yang kita download daripada yang masuk dalam kita punya Excel ni, yang website punya format ni, untuk kita nak upload dekat kita punya portal DHL, kita wajib gunakan DHL punya Excel format. Dia tak boleh download dari, kita tak boleh upload daripada website ni kita terus upload direct kepada portal DHL. Tak boleh, dia tak boleh baca, dia akan keluar error. So caranya adalah kita pergi dekat bahagian new shipments. Okey, dia dekat sini kita download customize template. Alright, bukan yang ni tau, yang ni download customize template. Okay, so kita buka yang ni, show in folder, kita buka. Okay, so yang ni kita cut, kita save dia dekat desktop lah supaya senang cari. Okay, so kita boleh namakan dia sebagai format DHL, supaya kita senang nak kita tak confuse. Nanti kita akan dapat banyak Excel macam ni. Alright, okay, so ini adalah format DHL, ini adalah website. Okay, so kita boleh buka. Okay, ataupun kalau nak senang kita terus save sama macam ni lah. Macam ni website dengan tarikh, yang ni kita terus save sebagai DHL dan tarikh hari ni 18/05/20. Okay, jadi kita kena buka kedua-dua ni dahulu. Kita buka yang website dahulu. Okey. Kemudian kita buka pula yang DHL. Okey, format DHL adalah macam ni. Kita tengok dengan website, format dia memang tak sama susunan. So kita kena susun biar betul dan barulah kita boleh upload dalam portal ni nanti. Okey. So saya akan tunjukkan cara kita nak susun. Okey, ini adalah yang website tadi, right? Dan ini adalah format yang DHL. Okey, so kita pergi one by one dahulu. Okey, dekat bahagian pick up account number ni, kita kena masuk dekat portal. Okey, kita pergi dekat bahagian accounts and setting. Kita pergi dekat shipper details. Okey, dan dekat sini ada kita punya account number. Nampak ni? Ni account number. Macam saya ada dua account. Macam yang atas ni adalah saya punya account yang mana DHL akan pick up dekat office. Yang bawah ni adalah DHL akan pick up dekat saya punya rumah.
So saya ada 2 akaun lah sebab PKP kan kena kerja dari rumah. So macam ni saya nak DHL pick up daripada rumah. So saya copy dia punya account number yang rumah punya. Kita copy and then kita masuk dekat DHL punya format. Okay, kita masukkan dekat sini. Then kita buat 2 kolom lah sebab kita ada 2 order kan. Okay, kita pergi balik dekat website punya ni, kita ada 2 order kan. Okay, so kita buat 2. Shipment order ID adalah order number. Kita copy yang ni, Ctrl C copy and then kita tekan Ctrl V. Ctrl V adalah paste. Kita copy paste sahaja. Shipment service code. Dekat sini kita letak kod PDO. PDO adalah domestic. Kita nak post dekat domestic. Alright? Domestic ni maksud dalam Malaysia lah. Bukan international. Bukan, kita tak nak post kat luar negara. So, kod dia adalah PDO. Jangan gunakan kod yang selain daripada ni. Just type sahaja PDO. Memang ini kod dia. Alright? So, dekat sini consignee name. Consignee maksudnya adalah nama penerima. So, nama penerima kita letak copy yang ni. Dekat sini bahagian first name ni kan, kita copy, kita paste dekat sini. Okay, so address line 1, kita pergi dekat sini. Okay, ini adalah address line 1 and 2, so kita copy yang ni. Kita paste dekat sini. Kita besarkan dia. Line 2 dengan line 3 ni biarkan kosong. Alright, seterusnya dia minta city, state dengan postal code. Kita pergi dekat website. Okay, ni city, state, postal code, so kita copy yang ni. Kita copy sekaligus. And then kita paste dekat sini. So dia akan jadi macam ni. Alright. Okay, seterusnya dia minta apa? Destination country code. Okay, sebab kita Malaysia, kod dia adalah MY. Jangan letakkan kod selain daripada ni. Alright. Kod dia adalah MY untuk Malaysia. Jangan, tak perlu eja penuh. Okay, kemudian seterusnya adalah phone number. Kita cari phone number customer. Okay, ni phone number kita copy, kita paste dekat sini. Shipment weight ni. Okay, shipment weight you all just letak 1000 gram untuk 1, 2 dan 3 kotak termasuk berat kita punya free gift. Saya dah timbang. Kalau nak letak berat sebenar contoh 545 gram ke boleh juga tapi nanti pening. So tak nak pening just letak 1000 gram untuk semua 1 kotak, 2 kotak dan 3 kotak. Currency code just letak MYR. Jangan letak RM ya, letak MYR. Memang ini dia punya code. Alright. Okay, seterusnya adalah dia minta kita total declare value. Okay, so kita pergi dekat website punya detail tadi. Dia ada 2 dekat sini Okay, yang nampak dekat sini shipping order subtotal amount dengan order total amount. You all ambil yang order total amount. Alright, ambil order total amount sebab dekat sini contohnya lah yang atas ni dia buat payment guna online banking. Okay, atas ni dia buat payment guna online banking, bawah dia guna COD. Jadi COD dan online banking amount dia berbeza. Sebab kalau online banking samalah 210, sini pun 210. Tapi kalau COD, sini 309, sini 319. Sebab untuk COD dia akan ada extra charge RM10. So you all copy yang ni, order total amount yang dah termasuk dengan harga COD. Sebab apa? Kalau contohnya lah dekat sini you all letak harga yang 309, apa yang akan berlaku adalah postman akan collect dengan customer 309 sahaja. Bermaksud you all akan kerugian RM10. Sepatutnya RM10 customer yang bayar untuk COD kan. So make sure you all letak yang harga sudah termasuk dengan COD. Okay, next adalah bahagian is insured dan juga insurance biarkan kosong. Kita tak perlu guna apa-apa insurance. Okay, is COD bahagian ni ini penting. Yang atas ni tadi, okay, yang atas ni adalah dia buat online banking kan. Nampak ni online banking, yang atas dia guna online banking. So kalau dia buat online banking biarkan kosong. Kalau yang bawah ni COD, you all just letak kod dia adalah Y. Y adalah yes. Jangan pula yang dekat atas ni you all pergi letak N untuk kononnya untuk kod no. Tak perlu. Kalau you all just letak N macam gini, bila you all nak upload dekat DHL portal dia akan keluar error. So make sure kalau dia buat online banking biarkan kosong. Kalau dia gunakan dia gunakan COD, you all just letak Y sahaja untuk yes. Okay, then cash on delivery value you all just copy dekat sini, paste dekat sini. Biarkan amount yang sama. Total shipment, okay, you all boleh letak, okay, macam atas ni dia order. Atas tu dia order berapa kotak, kita check dahulu. Okay, atas dia order 2 kotak, bawah order 3 kotak. Okay, jadi you all boleh letak dia punya kod LL-2 untuk 2 kotak lah. Okay, dan bawah ni you all boleh letak LL-3 untuk 3 kotak. Right? Okay, so dekat sini you all boleh tahulah nanti bila you all nak bila you all nak submit. So you all boleh tahulah ini untuk 2 kotak dan juga 3 kotak. Cumanya, okay, bahagian yang sini bahagian shipment description ni dia tidak akan keluar dekat you all punya form bila you all dah upload tau. So maksudnya yang shipment description ni walaupun you all letak LL2, LL3, bila you all print you all punya form, dia tak akan keluar dekat you all punya form tau. So
tricky partnya adalah you all copy yang ni then you all paste dekat bahagian address line 3. Sebab kita nak tahu, contohlah bila you all dah start ada 100 parcel, nanti you all tak tahu, alamak untuk yang nama sekian-sekian dia order berapa kotak 2 ke 3 kotak, you all tak tahu. So kita nak jadikan rujukan. So you all copy boleh letakkan dekat line 3 ni. Kalau you all just letak dekat sini, nanti dia takkan keluar dekat you all punya form yang you all print dia tak keluar. Ini untuk rujukan sendiri sahaja. So nak make sure dia keluar, kita boleh gunakan kolom address line 3 ni. Letak ni LL2 untuk 2 kotak, LL3 untuk 3 kotak. Alright. So bila dah siap, you all tekan save. Tekan save. Okay, so kita pangkah. Ni kira dah siap lah. Okay, so pergi balik dekat DHL portal. Okay, kita pergi dekat bahagian shipments ni kan. Okay, shipments and then kita klik bahagian new shipments. Kemudian kita pergi dekat bahagian upload file. Kita tekan dekat sini. Okay, so tadi kita dah save kita punya file yang kita dah upload dekat DHL. Kita tekan browse. Okay, dekat mana kita save tadi, kita cari balik ni kan, DHL. Jangan upload yang website tau, dia akan keluar error. So ambil yang format DHL 18 Mei 20. Okay, so betul tadi hari ni kita tekan open dan kita tekan next. Okay, so you all boleh nampak dekat sini total upload adalah 2. 2 ni maksudnya 2 customer, 2 ataupun 2 parcel. Ni ready for printing 2. Ada situasi di mana dekat sini dia akan keluar error. Dia akan tunjuk contohnya lah, sepatutnya kita nak upload 2 tapi dia keluar dekat sini error 1, ready for printing 1. So yang error ni kita kena betulkan. Mungkin kita kena betulkan dekat bahagian postcode ataupun alamat, kita kena check. Nanti dia akan keluar tunjukkan apa error dekat sini, kita kena ubah dan betulkan. Dah betulkan kita save dan baru kita cuba untuk upload semula. Alright. Okay, so dekat sini bila kita upload yang ni tak ada apa-apa error, so you akan nampak lah semua akan keluar dekat kita punya portal. Daripada Excel tadi dia akan terus direct upload dekat portal. So that's why kalau dekat kita punya Excel tadi kita tersalah buat ke, bila kita nak upload dia akan keluar error. So make sure you all gunakan format yang saya dah share tadi. Okay, so kita dah upload dekat sini. So kita nak print sekarang ni. Nak print adalah kita klik dekat nama ni. Alright. Tapi kalau macam ada banyak yang you nak print, tak payahlah tik satu-satu. Just tekan dekat sini sekali and then tekan print now. Okay. Dekat sini ada 2 format printer, document printer ataupun label printer. So you all gunakan yang document printer. Maksudnya dalam satu kertas A4 yang kita nak print nanti, dia boleh print untuk 4 alamat sekaligus. So kita tekan print. Okay, dan dia akan download dekat sini. Jadi bila kita buka dekat bawah ni, dia akan keluar macam ni. So bila dah keluar macam ni, maksudnya dalam satu kertas A4 ni dia boleh print untuk 4 alamat. Ni yang satu, ni alamat yang kedua. Sini dia boleh 4 alamat lah. So maksudnya jimat kertas sebenarnya. Okey, dan macam yang saya kata tadi kan, dekat form tadi, okey nampak tak? LL2, LL3. So ini kalau kita tak letak dekat kita punya bahagian address line 3 tadi, kalau kita tak letak dekat sini address line 3, nanti dekat sini dia tak ada, dia kosong. So kita tak tahu, alamak ini 2 kotak ke 3 kotak. Okey, dan seperti yang saya tunjukkan tadi, dekat sini COD tadi. Okey. Ini adalah COD, kita letak Y dan berapa amount dia. Okey, so kita tengok balik dekat sini. Yang ni dia buat online banking, COD dia letak kosong. Yang ni dia buat dia request untuk COD dan dia keluar amount dia 319. Ini yang saya maksudkan. Sekiranya dekat sini you all tak letak kod Y ni, nanti dekat bahagian sini dia akan keluar kosong. Bermaksud postman akan bagi barang dekat customer dan customer tak bayar apa-apa, postman pun tak akan collect. Kalau dia keluar kosong, dekat sini postman tak akan collect duit dekat customer. Ibarat macam kita bagi barang dekat customer secara percuma. That's why you all kena make sure kod dia punya amount dekat sini letak amount yang betul lah. Sebab postman pun tak tahu ini COD ke ataupun dia dah buat payment secara online. Postman tak tahu. Postman akan collect sekiranya dekat sini ada amount. Kalau dekat sini dia keluar kosong macam gini, postman dia takkan collect duit daripada customer. Postman pun tak tahu, so kita akan rugi. So that's why kita kena make sure segala maklumat yang kita masukkan dalam kita punya Excel ni mestilah tepat. Jangan ubah apa-apa. Make sure follow exactly macam yang dia minta dekat sini maklumat lah. Alright, okay, so bila dah keluar macam gini, kita boleh terus print. Alright, kita tekan print, kita print dan kita boleh gunting. Untuk satu ni kita gunting lah, guna pembaris ke kita potong dan kita masukkan dalam kita punya flyers untuk setiap parcel. Okay, itu sahaja. Good luck. Bye-bye.